Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, hari ini kita menyambung pengajian kita dalam mendalami maksud 10 ayat pertama Suratul Kahfi. Dan kita akan membincangkan sebagaimana saya janjikan tentang kenapa kenapa membaca 10 ayat pertama itu penting untuk menghalang kita daripada fitnahnya Dajjal. Sebelum itu kita nak kena tanya diri kita, siapa tu Dajjal? Dajjal ni cerita dia daripada mana, tang mana dia keluar dan sebagainya. Nah, Dajjal ni dia adalah makhluk Allah juga. Itu penting kita kena tahu. Dajjal ni makhluk Allah juga. Jadi kalau kita faham dia makhluk Allah, nanti bila dia muncul di akhir zaman itu, maka Dajjal ni dia kalau dia muncul di akhir zaman tu, kita tak mudah tertarik dengan dia, tak mudah rasa takut, tak mudah rasa tergugat dengan kemunculan Dajjal. Kan? Sebab dia ni Dajjal ni dia akan datang di akhir zaman. Jadi Dajjal ni adalah makhluk, makhluk Allah, manusia, makhluk Allah yang akan muncul di akhir zaman. Dia adalah salah satu tanda besar hari kiamat. Kenapa dia tanda besar? Sebab bila dia muncul tu dia akan membawa bersamanya fitnah. Fitnah maknanya apa? Ujian. Ujian ni macam mana? Ujian yang besar. Sebab apa? Dengan sebab ujian Dajjal ni, banyak manusia yang akan mengikutinya. Dan banyak orang yang beriman akan hilang imannya. Itu fitnahnya besar. Sebab apa? Dia mengancam kita sebab dia akan menyebabkan terlucutnya iman mereka yang lemah imannya. Jadi siapa yang ada iman tapi iman dia lemah, nanti datangnya Dajjal, dia akan terlucut. Ya, dan Dajjal ni dia manusia. Dia sifat dia manusia dan sifatnya tu Nabi dah beritahu dah. Itu sebab kita ni walaupun Dajjal ni dia menggerunkan, dia ni menakutkan, kekuasaannya menakutkan dan sebagainya, tapi Nabi dah beritahu dah. Kita dengar takut nanti dia datang ustaz, nanti dia akan tipu kita dan sebagainya. Tapi Nabi beritahu dia macam mana. Dan maknanya kalau kita dengar Nabi cerita dia macam mana, kita ni dalam akal kita ni tak terfikirlah. Kan kalau kita ikut nak kata Nabi ni, tak terfikirlah kita jadi orang yang akan terikut dengan Dajjal ni. Kenapa? Jadi Nabi sebutkan Dajjal. Dajjal ni secara fizikal dia rupa dia macam Nabi dah cerita pun. Rupanya ialah pertama ialah matanya buta sebelah. Buta sebelah. Dan Allah mengatakan Nabi SAW mengatakan innallaha laisa bi'awara, kan, maknanya sungguhnya Allah tidak buta sebelah. Maknanya Allah tu tak buta sebelah. Dan ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal, iaitu Dajjal itu adalah buta mata sebelah kanannya. Jadi nak tahu Dajjal ni, dia akan datang. Kan? Dajjal ni fitnah dia hebat. Sebab apa? Dikatakan bahawanya kekuasaan Dajjal ni seolah-olah dia membawa bersama syurga dan neraka. Dia ni membawa kekuatan macam dia bawa syurga dan neraka. Yang mana dengan kehadiran Dajjal ni, kan dikatakan bahawasanya para ulama mengatakan dia ini memiliki sungai-sungai dengan air yang jernih. Dan gunung, dia akan bawa gunung-gunung roti. Maknanya bila Dajjal datang ni, suasana dunia dalam keadaan kebuluran dan sebagainya, dia akan datang seolah-olah dengan sungai, dengan air yang jernih. Bila dia datang tu, dia ada kemampuan membawa sungai dan air yang jernih. Dengan juga membawa gunung-gunung roti untuk berikan makanan. Ya, dan juga alam itu tunduk pada nak seolah-olah tunduk pada perintahnya. Kan, jadi mana dia tunjuk tumbuh-tumbuhan, tumbuhan akan tumbuh. Kan, mana dia kata musnahlah tumbuhan, musnahlah tempat tu.
Kan dia dapat melintasi bumi dengan kecepatan luar biasa. Tak tahulah nak bayangkan macam mana, tapi dia ada kekuasaan-kekuasaan yang macam gini. Tapi yang point important dia, Dajjal ni dia manusia juga. Itu yang kita kena ingat dulu tu. Sebab kita penting ingat Nabi SAW punya pesan bahawasanya dia ni pun manusia. Kan? Dia pun manusia juga macam kita. Jadi dia datang dan dia ni dia punya tanda dia ialah dia sebelah mata dia buta. Jadi maknanya apa? Nabi mulakan hadis, Nabi mengatakan Dajjal ni mata dia ni Allah tak buta. Maknanya apa? Dajjal akan bawa kekuasaan yang orang anggap dia Tuhan. Nanti orang kata, oi Tuhan ni boleh buat macam-macam dan dia akan mengaku tu Tuhan. Oh, aku boleh buat ni, aku boleh buat ni, boleh buat ni, begini kan. Jadi orang kata tengok, orang kata persona. Tapi Nabi memulakan hadis dengan mengatakan sesungguhnya Allah tak buta sebelah. Maksudnya apa? Kalau kau ni betul dah buta mata hati kau, dah buta segalanya, kan? Kau akan tengok macam gini manusia pun kau anggap sebagai Tuhan. Sebab apa? Fizikal dia dah tak nampak Tuhan dah. Sebab pertama kalau belajar akidah, laisa kamitsli syai'un. Allah ni tak menyerupai apa-apa pun. Dan kedua, dia cacat, mata sebelah buta. Jadi akal manusia yang sihat tak akan boleh terima ni Tuhan. Maknanya apa? Bila Dajjal tu terima, datang akhir zaman nanti, dah teruk sangat umat manusia ni, sampai benda yang obviously terang-terang, kita tak boleh percaya dengan akal kita, inilah Tuhan, kita akan percaya juga. Dah teruklah manusia ni. Maknanya apa? Time Dajjal keluar ni, manusia dah teruk sangat lah. Sebab nampak Dajjal pun kita dah tertipu dengan fizikal dia dah tak nampak, dah nampak sebagai cacat, tapi kita boleh terima dia. Apa lagi fizikal dia? Kan dia ni ialah seorang dia pemuda. Yang rambutnya kerinting dan matanya menonjol. Dia buta, kan dia buta semata sebelah kiri dia. Kan? Jadi tapi mata dia yang ada pula bagaikan anggur yang terjuntai, tersembul mata dia. Aduh. Nak mayang macam mana? Tengok gerun. Tengok dah gerun. Lagi riwayat mengatakan, riwayat hadis Imam Abu Daud dan Ahmad mengatakan, dia pendek pula. La ilaha illallah. Dajjal ni pendek lah pula. Dah mata buta sebelah. Dia lah pendek. Kan? Ketawa korang Kakinya bengkok. Kaki bengkok. Rambut kerinting. Jadi kata Nabi, formula Nabi kasi senang je. Jika kamu rasa bingung, ni kenapa ni ada kekuasaan luar biasa ni, hebatnya macam mana? Ketahuilah sesungguhnya Tuhan kamu tabarakallah wa ta'ala tidak buta mata sebelah. Nabi kata formula gitu je. Kau tengok hebatnya. Lina, kenapa kau bingung sangat? Kan Ustaz dah ajar dulu tu. Nabi kata mata dia buta sebelah. Kau jangan kisahlah. Gitu dia. Sebab apa kita jadi takut, jadi bingung nanti? Sebab nanti dia kononnya ada syurga dan neraka. Nanti dia boleh campak. Ni kau neraka, masuk dalam neraka. Maka para ulama mengatakan hakikatnya yang dicampakkan dalam neraka itulah orang beriman. Nanti orang yang tak beriman itulah yang akan masuk, yang merasakan syurganya Dajjal ni ialah yang masuk neraka nanti. Dia akan pusing. Syurga nampak neraka, neraka nampak syurga. Gitulah dia. Dan Dajjal ni antara dua mata dia tu, antara dua dahinya tu adalah perkataan kafir. Kafaro. Katakan kafir. Di antara dua mata, di antara dahinya. Tu. Kan? Dekat dahi dia tu ada kataan kafir. Kaf, huruf kaf, huruf fa, huruf ro. Jadi apa? Tanda dia tu luar biasa. Tanda dia tu luar biasa. Dan dia namanya Dajjal sebab perkataan Arab Dajjal lah. Maknanya apa? Dia akan menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Kebenaran. Dia akan menyembunyikan kebenaran daripada manusia. Jadi tanda dia dah ada dah. Kan? Tandanya dah ada. Jadi itulah Dajjal. Nanti dia datang keluar gitu dengan segala kemampuannya. Jadi kenapa manusia? Kita pun kata, Ustaz, kenapa manusia boleh tertipu gitu? Nanti kita nak bincangkan sekarang. Kenapa manusia dah Nabi beritahu, dah ceritakan bentuknya macam gitu. Kenapa manusia boleh tertipu? Hari ini kita nak bincangkan. Okey? Jadi, pertama kita kaitkan surah Kahfi pula. Kenapa kan Nabi SAW kan suruh kita baca surah Kahfi sebagai benteng, pendinding, penghalang daripada terpengaruh dengan Dajjal ni. Kenapa dia? Kan? Kenapa penting? Sebab kalau kita lihat, kalau kita ulang kaji. Ayat pertama suratul Kahfi. Apa dia?
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kalimah pertama Allah beritahu pada kita ialah apa? Alhamdulillah. Itu mula dengan Alhamdulillah. Maknanya, kenapa dia menjadi benteng pada kita? Sebab ayat ini, surah Kahfi, mulakan dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebab apa? Yang Dajjal akan berjaya tipu, yang Dajjal akan berjaya berdaya, ialah mereka-mereka yang tak bersyukur. Yang hidupnya biasa, yang Dajjal akan tipu ni ialah mereka yang hidupnya biasa mengeluh. Hidupnya biasa untuk tak bersyukur apa yang ada. Selalu nak minta lebih, nak minta lebih, nak minta lebih. Kan? Harta yang ada tak pernah cukup. Sihat yang ada tak pernah cukup. Ada je tak cukup dengan hidupnya. Maka Dajjal ni, dia akan bawa janji untuk mencukupkan keperluan manusia. Jadi berwaspada. Maka penting baca surah Kahfi. Surah Kahfi berikan peringatan kepada diri kita bahawasanya apa? Kena selalu bersyukur pada Allah. Sebab mulanya ayat suratul Kahfi ni, Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Kan? Nanti Dajjal akan datang. Ini kau nak ni tak? Kau nak ini tak? Kau nak ini tak? Kita kata apa? Alhamdulillah. Cukuplah Allah daripada aku. Kau nak buat apa? Kau mata kau sebelah pun tak cukup nak betulkan. Gitu dia. Saya cukup. Ya. Kedua ialah disambung. Apa dia sambungnya apa? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Kan? Yang mana apa? Diturunkan padanya hambanya kitab. Siapa? Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kitab. Kitab apa? Kitab suci Al-Quran. Apa yang banyak Al-Quran? Walam yaj'al lahu iwaja. Kan? Yang mana tidak akan kita terpesong selagi mana kita berpegang dengannya. Maka mereka yang akan terselamat. Kenapa penting baca suratul Kahfi ini? Peringatan bagi kita. Barang siapa yang hidupnya itu berpandukan Al-Quran. Nah, Dajjal ni, sebelum dia datang, dia akan kata Nabi SAW, akan ada 30 Dajjal datang sebelum dia. Dajjal besar ni keluar. Ada 30 Dajjal kecil datang. Yang membawa tipu daya yang sama juga. Membawa tipu daya. Ada mengaku jadi Nabi lah. Ada mengaku macam-macam lah. 30 Dajjal keluar. Kan, sebelum Dajjal besar ni keluar. Kan, maknanya kita ni menuju akhir zaman ni akan banyak ajaran-ajaran. Akan banyak makhluk-makhluk yang akan keluar untuk memesongkan kita, mengajar kita. Dia mengajar kita kepada apa? Perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Maka penyelamat kita apa? Berpandukan Al-Quran. Hidup ni selalulah berpandukan dengan Al-Quran. Sebab Nabi mengatakan, lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Takkan tersesat selama mana kita berpegang kepada dua perkara, iaitu apa? Quran dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kita ni kena pegang dengan Al-Quran. Penyelamat daripada tipu daya Dajjal di akhir zaman itu ialah kita hidup dengan Al-Quran. Maksud hidup dengan Al-Quran tu apa? Ialah beramal dengannya. Macam ibu-ibu sekarang ni. Jangan tinggal baca Al-Quran. Jangan tinggal baca Al-Quran. Walaupun 10 ayat. Hari-hari 10 ayat. Jangan tinggal. Satu hari jangan tinggal paling sikit 10 ayat. Kita dah bincangkan minggu lepas. Kan 10 ayat. Untuk sentiasa dalam pemeliharaan Allah, kurang-kurang 10 ayat. Kan? Beramal dengan Quran apa? Beramal. Sama ada kita membaca, kita belajar. Belajar tajwidnya. Beramal. Membacanya hari-hari. Menghafal. Ini maksud beramal dengannya. Kemudian mengkaji Al-Quran. Kaji. Kita duduk kelas tafsir ni. Kenapa? Kenapa kita dengar makna Al-Quran ni? Itu termasuk dalam kajian kita. Mendalami maknanya. Mendalami maknanya apa? Allah kata pasal langit dan bumi. Kita kaji langit dan bumi. Kita perhatikan langit dan bumi. Allah kata tentang alam yang bumi yang dibentangkan. Kita lihat bumi yang dibentangkan. Maksudnya apa? Apa yang Allah kata dalam Al-Quran, itulah yang kita kaji. Dengan ini semua, kita baca Al-Quran selalu. Dengan kita mendalami maknanya. Dengan kita mengkaji akan makna-maknanya, maka bertambah yakin kita dengan Allah SWT. Yakin apanya? Tak ada suatu kuasa pun boleh mendatangkan segala yang ada di muka bumi ini, melainkan Allah Ta'ala. Nanti, bila mana Dajjal datang dan mengaku Tuhan, dan mengaku buat itu, ini, kita mengatakan pada Dajjal apa? Kalau kita ada, kita kata apa? Ini semua dia boleh buat sebab Allah yang izinkan dia. Kalau Allah tak izinkan, dia pun tak boleh buat.
Gitu kita bila nampak Dajjal gitu. Yakin kita gitu. Sekarang memang cakap senang. Nanti datang nak kata Dajjal ni hebat dia. Sebab apa? Semua satu dunia ni akan terdedah kepada fitnah dia. Kecuali dia yang di Mekah dan di Madinah. Kota Mekah, Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Kota lain dia masuk. Kota lain pun dia masuk dengan fitnah dia. Kan? Kota mana? Kota UT Chua Chu Kang dia masuk, kota Admiralty semua dia masuk belaka. Kan? Yang terselamat apa yang beriman. Hatta kota Mekah Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Tapi Mekah Madinah akan mengeluarkan orang-orang yang tak beriman, yang tak kuat imannya daripadanya supaya tertipu dengan Dajjal ni. Hebat tipu dayanya. Jadi kita punya pemeliharaan apa? Supaya kita jadi orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quranul Karim. Berdamping Al-Quran, amalkan, faham maknanya, kemudian kita kaji maknanya supaya tambah yakin kita bahawasanya apa? Tiada yang berkuasa melainkan Allah SWT. Walaupun dengan segala kekuasaan Dajjal tu tak dapat menandingi. Kan? Tidak dapat menandingi. Sebab apa? Kuasanya Dajjal itu sebab Allah yang datangkan, bukan pasal dia hebat pun. Tapi sekarang, kenapa nanti akhir zaman nanti Dajjal boleh tipu banyak orang? Sebab itulah dia. Yang pertama sebab orang tak bersyukur. Sebab orang senang tertipu dengan Dajjal. Kedua ialah apa? Orang dah tak nak berdamping dengan Quran dah. Orang tak minat Al-Quran. Orang kalau suka Quran sebab apa? Oh, sebab sedap-sedap belaka. Sedap. Tapi nak belajar tajwidnya. Nak duduk belajar, orang tak minat. Orang tak suka. Siapa nak belajar tajwid? Siapa nak baca? Sekarang ni zaman kita ni, budak-budak muda pun dah buka gadget. Dah tengok ini, dah tak minat Al-Quran. Jadi ini akan datang fenomena akhir zaman. Lama-lama terhakis. Orang tak minat Al-Quran. Sebab memungkinkan. Sebab apa yang kita nampak dalam mata kita sekarang ni, meyakinkan kita bahawasanya, nah nanti Dajjal datang, bahayalah kita semua. Sebab apa? Sekarang ni pun dah orang dah tak minat Al-Quran dah. Dah jauh. Orang kita tengok benda-benda lain. Kan berjam-jam tengok benda lain pun tak apa. Berjam-jam tengok handphone pun tak apa. Tapi untuk setengah jam depan Quran orang tak sanggup lagi dah. Nah, ini semua adalah bibit-bibit yang mendedahkan kita kepada fitnahnya Dajjal yang luar biasa itu. Kemudian disambung nanti. Jadi kita baca dalam suratul Kahfi, qayyiman liyunzira ba'san syadida, kan menjadi pengawas kan dan sebagainya. Yang nanti Allah akan berikan peringatan. Wa yunziru allazina qalu takhadallahu walada. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Apa maksud kat sini? Nanti kan ayat ini diturunkan pertama untuk orang-orang yang menyatakan Allah itu ada anak. Kan orang-orang yang percaya Allah ada anak. Ayat ini juga menjadi benteng melawan Dajjal sebab nanti orang akan menyifatkan Tuhan dengan sifat yang tak layak bagi Tuhan. Maksudnya apa? Orang nampak Dajjal. Dajjal matanya sebelah, tersembul gitu. Dengan rambutnya kerinting. Dengan pendeknya gitu. Dengan segala gitu, orang akan nampak, dia Tuhan lah. Jadi Allah ayat ini memberi amaran. Zaman mana pun, kalau manusia ni, dia ni suka mengaitkan Allah dengan sifat yang tak patut bagi Allah SWT, inilah yang orang yang Allah berikan amaran kepada mereka, jaga. Nanti aku capak kau dalam api neraka. Sebab apa? Dengan sebab kau letakkan sifat yang tak sepatutnya pada aku, kau letakkan sifat yang tak sepatutnya pada aku. Maksudnya apa? Kau tengok Dajjal ni, kau boleh kata dia Tuhan. Tak sepatutnya. Kenapa? Sebab orang-orang ni, ayat seterusnya, malahum bihi min ilmin. Tidak mempunyai sebarang ilmu pengetahuan. Kenapa tak ada ilmu pengetahuan? Kan? Wala li'abaihim, kan? Dan juga tidak bagi datuk nenek mereka sebab apa? Sebab mereka hanya mengikut-ikut semata-mata. Maka di akhir zaman nanti, bila Dajjal keluar, penting kita melawan Dajjal ialah untuk menjadi orang yang berilmu. Tak boleh jadi orang berilmu kalau kita tak duduk majlis ilmu. Tak duduk belajar. Apa yang patut kita belajar? Apa yang patut kita belajar ialah mengenal akan sifat-sifat Allah. Itu paling pertama. Kita kata para ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama tu kenal Allah SWT. Kenal Allah Ta'ala. Sifat Allah yang wajib ada, sifat yang tak wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, kan kita tak tahu. Kan? Jadi kalau kita tengok Dajjal ni, ni mengaku Tuhan. Mustahil lah Tuhan macam gini. Kan? Tuhan bertempat, boleh jalan sana sini. Tuhan tak macam gini. Buta mata pula. Kalau orang tu mengaku, kalau orang tu sempurna penglihatan pun tak, dia jauh daripada sifat Tuhan, apalagi buta sebelah. Kalau ada datang orang lelaki, handsome, tampan,
Dia mengaku diri Tuhan. Dah mustahil jadi Tuhan. Sebab apa? Tuhan ni tak sama dengan makhluk sikit pun. Apatah lagi buta sebelah mata. Tapi kenapa orang tertipu juga? Sebab tak belajar. Kalau kita belajar, kita tahu. Mustahil Tuhan ni sifatnya sama dengan makhluk. Mustahil. Kalau datang orang paling handsome kan pada zaman itu, kan dia boleh buat macam-macam, dia mengaku diri dia Tuhan, kita boleh kata ini bukan Tuhan sebab apa? Tuhan tak sama dengan makhluk. Ini datanglah buat kerenteng, buta sebelah pendek pula tu, ada tulis kafir kat kepala dia. Ini kau boleh percaya kenapa? Kenapa? Sebab tak belajar. Kalau kita kata, kenapa akhir zaman ni Dajjal tipuan ni besar sangat sampai banyak orang hampir seluruh dunia tertipu dengan dia? Sebab tak belajar. Di akhir zaman nanti orang tak minat belajar. Buat penting kita di akhir zaman ini belajar. Belajar mengenal sifat-sifat Allah dan belajar mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal akhlak Nabi, cinta pada Nabi dan supaya kita dapat ikut prinsip Nabi dalam hidup. Apa prinsip Nabi dalam hidup? Seadanya pada nikmat-nikmat dunia. Seadanya, sederhana pada nikmat dunia. Tak terkejar-kejarlah daripada dunia ni. Sempurna saja, maknanya apa? Sederhana saja. Apa yang ada, alhamdulillah. Yang tak ada, tak cari-cari. Itu Nabi SAW. Kenapa penting? Sebab inilah dua yang menyelamatkan kita nanti. Ilmu yang kita ada ni tentang Allah dan Rasulullah, ini yang menyelamatkan kita. Sebab kalau Rasulullah ni hidupnya sederhana, Dajjal ni diajak kita mewah. Merasakan tak cukup. Kalau kita ikut cara Nabi, apa yang ada tu alhamdulillah sajalah, tak ada masalah pun, kan? Gitu. Kenapa berlaku di akhir zaman manusia tertipu dengan Dajjal? Sebab manusia tak suka duduk majlis ilmu lagi, dan inilah fenomenanya sekarang. Kuasa Tuhan, belajar agama sekarang senang ke susah? Senang. Dulu nak belajar pergi masjid, nak belajar kena datang hadir. Sekarang buka Zoom, tekan butang saja. Nak belunjur-belunjur. Nak bersandar-bersandar. Ni kat depan ni nampak muka je. Tapi kat bawah tu depan nasi sepinggan. Kan ada air semua. Macam-macam ada depan mata kita. Duduk belajar je pun. Jangan cakap pasal nak duduk serius belajar. Sekadar dengar je pun kita dah tak mau dengar dah. Kan? Buktinya siapa? Itulah dia anak cucu kita. So belajar memang lengit lah. Memang liatlah nak belajar. Tapi itulah dia nanti akhir zaman nanti yang menyelamatkan kita. Kita kata, aku duduk belajar. Orang tanya kita, kau ni duduk belajar depan komputer belajar. Aku tengok pukul 4 pagi, bacalah, hafal lah. Apa dapatnya? Dapatnya tak nampak sekarang. Dapatnya penyelamat kita daripada fitnah Dajjal. Tu kita tak nampak sekarang. Kan? Banyak benda yang sekarang manfaatnya kita tak nampak, nanti bila datang masanya penyelamat besar bagi diri kita. Seterusnya, Dajjal ni saya ada katakan dia akan datang dengan segala kekuasaan, kehebatan dia. Nah, namun kita lihat ayat ke-9 dan ke-10. Ayat ke-8, ayat 7, 8, 9, 10. Dia katakan apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Apa maksud ayat tersebut? Ringkasannya, Allah yang jadikan hidup ni perhiasan sebagai ujian. Nah, nanti Dajjal, dia bila dia datang ni, dengan segala kemampuan dia itu, hakikatnya, dia buat ke Allah buat? Allah yang datangkan. Nah, fitnah Dajjal itu juga sebahagian daripada ujian untuk kita. Dia ujian untuk kita je. Kan? Kemudian disambung. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kan? Dan sungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah rana sebagai tanah yang tandus. Maknanya Allah dah beritahu dalam Quran dah, siang dah kata dah, yang buat bumi ni nampak lawa, yang nampak bumi ni kering, itu Allah. Ini Allah. Bukan Dajjal. Dia tak boleh buat ni semua pun. Kalau dia betul berkuasa si Dajjal ni, kenapa tak betulkan mata dia tu? Kan? Boleh buat macam-macam bagai, boleh buat macam-macam. Mata kenapa sayang? Betulkanlah mata sebelah tu. Kan? Gitu je. Dia tak boleh buat apa-apa pun. Kan? Kalau kita nampak tu, jangan tengok apa boleh buat. Tengok dia je dah cukup dah. Ini bukan ni. Mustahil. Kemudian kita ayat ke-9 ke-10 sebagai penutupnya. Ayat 9 10 itu kan mengisahkan tentang bagaimana Ashabul Kahfi. Sahabat-sahabat gua tu kan
Mereka ni lari daripada penguasa yang zalim. Lari daripada penguasa yang mengajak pada kesesatan. Dan Allah selamatkan mereka. Nah, ini adalah bukti. Dan Allah selamatkan mereka dengan apa? Menidurkan mereka. Selama 309 tahun. Apa dia pengajaran kat sini? Keempat ialah, kenapa kena baca surah Kahfi? Yang keempatnya, fakta keempat ialah untuk kita tidak tunduk kepada kekuasaan yang dinampak oleh Dajjal. Dajjal kenapa kekuasaannya? Dia boleh ugut kita. Kau tak percaya dengan aku campakkan kau dalam neraka, kata Dajjal. Dia boleh buat macam-macam. Tapi ayat ini menjadi benteng bagi kita. Macam mana kita kena ugut. Dia cengkam kita. Dia campak kita dalam neraka. Neraka dia, bukan neraka Allah. Neraka yang dia buat-buatnya itu. Kan kita tak tergugat. Kenapa? Sebab bacaan pada ayat ini mengatakan kekuasaan, kita tak akan tunduk pada kekuasaan yang batil. Kita tahu Dajjal ni penipu, jahat, kita tak akan tunduk pada dia. Walaupun apa pun dia buat pada kita. Dan mengajar kita selalu mohon kepada Allah SWT. Kenapa penting di akhir zaman ini manusia dah tak tunduk pada Allah dah. Manusia dengan perangai dan sifat angkuhnya, dengan segala kemajuannya, merasakan dia yang bagus. Aku cipta ini, aku buat ini. Manusia bila buat sesuatu perkara itu, tak merasakan bahawasanya yang dia mampu buat tu kerana Allah izinkan dia buat. Manusia sekarang di akhir zaman itu sombong, angkuh, mementingkan diri sendiri. Nah, sifat-sifat inilah yang Dajjal suka. Bila mana manusia itu angkuh, dan dia ini ada berasa diri dia hebat, dia akan sentiasa terputus daripada Allah SWT. Dia akan sentiasa jauh daripada Allah SWT. Dan bila datang Dajjal dengan segala pengaruh dan dengan segala pengaruhnya, dengan segala kekuasaannya, manusia akan cepat tertarik. Manusia akan tolak dia. Sebab apa? Sebab manusia ni, dia ni selalu tak pernah merasakan, tidak pernah merasakan kuasa ketuhanan. Manusia tak ikat, tak terikat Allah SWT. Melainkan dia hebat, maka dia akan tertarik pada sesuatu kuasa yang dapat menambah kehebatan mereka. Gitu. Dia tak pernah rasa yang kasih kekuatan itu Allah SWT. Sebab apa? Sebab apa yang Allah berikan pada dia, dia tak nampak. Memang Allah berikan kekuasaan pada kita, tapi kita di akhir zaman ni, kita tak nampak. Tak nampak zat Allah satu. Kemudian kita tak nampak itu daripada Allah. Tapi Dajjal dia akan nampak. Aku berikan kau ni depan mata kau. Dia manusia, dia bagi dia. Aku berikan kau ni. Kau nak apa? Aku bagi kau. Maka dia kata, ni aku boleh percaya. Sebab apa? Sebab dia bagi pada aku untuk menambah kekuatan dan kekuasaan aku. Ini nampak depan mata. Ini manusia. Sebab manusia ni, kita kena jadi orang yang beriman dengan Allah, yakin Allah SWT. Sebab apa? Yakin, walaupun kita tak nampak Allah beri, Allah yang memberi. Dajjal, dia nampak macam dia beri, tapi yang dia beri tu tak nilai apa-apa di sisi Allah SWT. Itu penting. Jadi kesimpulannya, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, saya menyerumuskan daripada beliau, daripada ulama, daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahawasanya kenapa 10 ayat pertama suratul Kahfi itu penting? Kerana inilah dia. Kenapa ia penting untuk melawan Dajjal? Kerana rumusan-rumusan saya tadi. Pertama ialah kerana 10 ayat pertama suratul Kahfi mengajak kita untuk bersyukur dengan nikmat Allah. Dan membuat kita tak tertarik dengan perdayanya si Dajjal ni. Kita bersyukur dah. Apa Allah beri kepada kita, itulah yang terbaik. Kedua ialah ia mengajar kita. Kenapa ia penting? 10 ayat pertama surah Kahfi mengajak kita pentingnya hidup berpandukan Al-Quran. Untuk mengamalkan Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran dan meyakini akan Allah SWT melalui Al-Quranul Karim. Itu kedua. Ketiga ialah menjadikan diri kita berilmu. Suratul Kahfi 10 ayat pertama mengingatkan kita pentingnya ilmu mengenal Allah, pentingnya ilmu mengenal Rasulullah SAW, supaya bila datangnya Dajjal nanti kita tak tertarik dengan kemampuan dia. Sebab apa? Sifat Dajjal bukanlah sifat ketuhanan pun. Kan? Dia hanyalah sifat manusia yang diberikan kekuasaan oleh Allah SWT. Tu je dia ada. Sama macam kita juga dia. Kan? Yang keempat, ayat ini penting. 10 ayat pertama penting supaya beri pesanan kepada kita untuk tindak tunduk kepada kekuasaan selain kuasanya Allah SWT. Apa lagi kuasa tersebut mengajak kita supaya jauh daripada Allah SWT. Mengajak kita untuk kufur, untuk tidak beriman Allah SWT. Kita takkan tunduk walau apa pun dia offer kita. Ini 4 perkara. Ini 4 pengajaran. Kenapa kan para ulama merumuskan kenapa penting untuk kita baca suratul Kahfi? Kenapa kaitan surah Kahfi dengan melawan Dajjal? Sebab ada pengajaran daripadanya. 4 pengajaran ini antaranya
yang mengajak kita untuk yang membuat kita menjadi orang yang beramal dengan 10 ayat suratul kahfi ini dan terselamat daripada fitnahnya Dajjal. Semoga sebab kita ni baca surat kahfi ni kan, baca juga, tapi cuba sebab kita ada dalam sahabat Al-Quran ni diadakan program kita ni, kenapa? Supaya kita jadi orang yang bukan sekadar baca tau kan, tapi kita jadi orang yang faham kenapa kita kena baca. Pentingnya kita baca ni kan sebagai benteng kita untuk melawan fitnahnya Dajjal. Kita kena ingat gini je, fitnah Dajjal adalah fitnah yang hebat sekali. Tapi tak ada kat bumi ni yang lebih hebat dari kekuasaan Allah. Jadi banyak-banyak ingat Allah. Dan tak ada ingatan lebih besar daripada ingatan iaitu membaca Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Jadi kita habis hari ni kan. Kita sudah selesai pada bab mempelajari bab 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, kesimpulannya, kenapa kita belajar dan sebagainya. InsyaAllah kita nantikan sajalah program seterusnya sahabat Al-Quran. Mungkin dengar-dengar lah kan aku serumah pun tak tahu apa programnya. Nanti mungkin 10 ayat terakhir. Sebab hadis Nabi ni 10 ayat pertama ada hadis mengatakan 10 ayat pertama dah cukup untuk lawan Dajjal. Ada hadis lain mengatakan 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Mungkin lepas ni pula ustazah korang ni nak buat 10 ayat terakhir pula suratul kahfi pula. 10 pertama, 10 terakhir. Ui. Kan? Mana tahu lepas tu pula nak surah hafal satu surah kahfi. Mana tahu? 110 ayat. Suratul kahfi ni ada 110 ayat. Mungkin kena pergi gua pun nak hafal. Baru boleh hafal. Ya. Itu saja untuk hari ini. Tahniah semua atas menghafalnya. Semoga Allah jaga hafalan kita, jaga bacaan kita, jaga hati kita, jaga akidah kita, jaga amalan kita dalam menempuh zaman-zaman yang penuh dengan pancaroba dan ujian ini. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih, Ustaz. Bye. 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 Bye-bye. Bye. Bye.